Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh to all my students. Okay, so today we are going to continue our lesson in chapter 2, carbon compound, subtopic still 2.3, and this one is the last part untuk this subtopic. Okay, chemical properties and interconversion of compound between homologous series, which is today kita akan masuk cover the last homologous series iaitu ester. Alright. Okay, so ester is a non-hydrocarbon because it contains carbon, hydrogen and oxygen atoms. So dia adalah sejenis bukan hidrokarbon. Kenapa bukan hidrokarbon? Because dia ada additional of oxygen atoms. Okay, recall balik lah. Hidrokarbon ni, kalau dia hydrocarbon compound, dia cuma consist hydrogen and carbon. Sekiranya ada additional another atoms, kita classify dia sebagai non-hydrocarbon. Jadi ester ni adalah non-hydrocarbon because dia ada additional of oxygen atoms. Okay, so ester functional group is carboxylate. Nama dia carboxylate group. Ni dia punya functional group. Formula dia COO, C double bond O, and satu lagi C bonded to O. Dia punya functional group ni berada di tengah-tengah sini, COO. Ini. Okay. Alright. And dia punya general formula is CmH2n plus 1 COO CnH2n plus 1. Jadi kat sini ada dua, right? Satu M, satu N. Because sebab apa? Ester ni kita produce from the reaction between carboxylic acid dan juga alkohol. Jadi M ni is derived from carboxylic acid, bahagian sini. Okay, manakala bahagian sebelah kanan sini, N sini adalah daripada alkohol. Produce lah ester and water. This one you have learned in the previous lesson, right? Okay, dalam tindak balas for carboxylic acid. Okay. Alright. Okay, so inilah the last homologous series, which is ester, which is produced from the reaction of alcohol and carboxylic acid. Jadi you can see lah the interconversion two homologous series to produce another homologous series. Alright, okay. So the general formula of ester can be derived by combining parts of the alcohol molecular formula and parts of the carboxylic molecular formula. Inilah makna dia. Separuh daripada alkohol yang belakang sini dan depan sini daripada carboxylic acid, with the removal of one water molecule. Jadi daripada sini, daripada acid kita remove OH, daripada alkohol kita ambil H. Okay, recall balik dalam previous lesson. Okay, untuk form water, and then kita combine after dia dah remove OH dengan H daripada acid dengan alkohol ni, kita combine dua ni untuk form alcohol. Okay, so the general formula for ester can also be written as RCOOR. R pertama ni adalah alkyl group daripada derive from, yang diperoleh daripada carboxylic acid yang ada double bond O ni. Kita tahu kan carboxylic acid COOH, dia ada double bond O satu. So bahagian kiri sini R adalah milik daripada carboxylic acid. Okay, manakala R prime, R tanda ni is derived from alcohol, iaitu yang CnH2n plus 1 yang sebelah sini. Yang inilah yang bahagian sini. Okay. Alright. Contohnya etil butanoik. Bahagian sini kan, bahagian ada C double bond O ni adalah daripada acid, manakala yang attach pada O sebahagian sini kanan sini adalah daripada alkohol asal dia. Bermakna boleh tahulah alkohol apa guna, acid apa guna. Contoh sini. Okey, jadi acid dia 1 2 3 4, bermakna dia guna butanoic acid. Manakala nak tahu alkohol siapa, tengok bahagian kanan. Okey, yang attach pada O. Jadi ada dua karbon, bermakna dia adalah etanol. Okey, nama dia sekali kita akan belajar kenapa dapat etil butanoate. Alright. Second example is methyl butanoate. Okey. Alright. So bahagian kiri yang ada double bond O ni 1 2 3 4 karbon, bermakna asalnya adalah butanoic acid. Okey, manakala bahagian kiri tengok yang attach pada O cuma satu karbon, bermakna dia daripada alkohol, nama dia metanol. Okay, alright. So nama dia methyl butanoate. Nanti kita tengok macam mana cara nak buat. Okay. Okay, this is the process. Macam mana proses esterification. Very simple. We just add
alcohol dengan acid, carboxylic acid, and then we add another catalyst iaitu concentrated sulfuric acid. Ni eksperimen yang akan buat nanti, nama dia esterification. Okay. Do you know that the fragrant smell of flower and fruit are mostly due to ester? Actually ester ni adalah macam minyak wangi lah. Ia macam boleh produce bau yang harum. Okay, contohnya bau pineapple. Actually dia adalah ethyl butanoate. Chemical dia, ester dia. Bau dia ni macam bau pineapple. Kalau apple, bau dia nama dia adalah methyl butanoate. Nama ester dia. So bau dia macam apple. Okay, that's why dia digunakan untuk produce artificial flavoring. Okay, contohnya perisa yang bau pisang tu. Okay, so actually esternya adalah pentyl ethanoate. Bermakna daripada sini kita tahu dia guna pentanol alkohol dia dengan ethanoic acid. Okay, manakala pineapple nanti adalah ethyl butanoate bermakna etanol dengan butanoic acid. Kalau apple tadi, ni nama lain tak concern lah, nanti kita tengok apa nama. Ini nama dia dah canggih sikit lah, ini tak ada syllabus punya, you just tahulah. Ni antara contoh-contoh ester. Okay. Alright, next we move to naming of ester. Okay, so the naming of ester comes from parts of alcohol, separuhnya daripada alkohol dan separuh lagi daripada carboxylic acid. Jadi kita tengok balik struktur dia tadi, general structure dia. Okay, so the part 1 yang depan ni, okay, ester nama dia ada dua macam tadi kan. Contoh tengok, nama dia ada dua macam ni kan. Satu depan, satu belakang. Dua perkataan. Okay, jadi yang ni the first part, this one is the second part. Alright. Jadi the first part, the part 1 yang belakang sini, O attached pada R prime, alkyl group. Okay, jadi it's derived from the alcohol. Jadi R ni adalah bilangan karbon. Kita dah belajar dah karbon 1 hingga karbon 10 yang kita belajarkan. Jadi it can be any lah, the number of carbon which is 1 from 10. Okay, so apa berlaku nanti? The name will ends with YL. Okay, ni the first part which is from alcohol. Macam mana nak letak nama dia? OL kita akan replace with YL. Contoh, okay, ni tengok name the first part. Kalau kita guna metanol, satu karbon, R ni satu karbon. Okay, jadi alkohol dia metanol. Jadi dalam ester nanti nama dia akan jadi methyl. Replace OL dengan YL. Sekiranya kita guna dua karbon sini, R prime, dia akan jadi alkohol dia adalah etanol. Jadi dia punya nama untuk ester dia akan jadi ethyl. Okey, sekiranya propanol, propil, butanol, butil dan seterusnya. Okey. Manakala untuk part tu, nama suku kata kedua, okay, is derived from the carboxylic acid yang depan ni. Okay, jadi tengoklah R dia nanti ada berapa karbon. Okey, contoh sekiranya ada satu karbon, dia adalah metanoic acid. Dia berasal daripada metanoic acid. Jadi daripada oic acid kita replace dengan OATE. Contoh sekiranya dalam ester ni satu karbon, okey, bermakna kita tahu dia berasal daripada metanoic acid. Jadi nama ester nanti belakang dia metanoate. Okey, jadi kita combine nama ester. First part is methyl. Okay, dia react, methanol react dengan metanoic acid to produce methyl methanoate. Okay, methyl is from alcohol, methanoate is from acid. Okay, let's say kita tukar, ambil alcohol propanol. Manakala acid kita guna propanoic acid. Jadi nama dia sama, propyl methanoate. Propyl is from alcohol, propanoate is from propanoic acid. Okay, let's say cikgu tukar lagi. Cikgu ambil metanol react dengan propanoic acid. Bermakna nama dia nanti akan jadi, depan dia akan jadi methyl, belakang dia akan jadi propanoate. Jadi methyl propanoate. Dia boleh combine dengan any number of carbon, bukan tak semestinya sama. Contohnya kalau nak guna alkohol satu karbon, carboxylic acid satu karbon, tidak semestinya. Dia boleh jadi alkohol satu karbon, carboxylic acid 4 karbon, ataupun alkohol 4 karbon, carboxylic acid 2 karbon. Depends lah, boleh jadi any.
Okay, so this is the step how to determine the name of the ethyl methanoate ester ni, contoh lagi Jadi dia bagi formula of ester, contoh gini, HCOO. Tengok kita dah tahu dah ada COO ni, confirm itulah ester, and C2H5. Jadi daripada struktur ni you draw balik dalam bentuk structure gini baru you nampak. Okay, jadi yang bahagian depan yang ada double bond ni adalah daripada acid. Ingat double daripada acid. Jadi berapa carbon? Satu carbon. Okay, jadi sah dia adalah from methanoic acid. Jadi since from acid, kita akan replace oil acid dengan OAT belakang. Jadi nama dia akan jadi methanoate. Okay, whereas for the second part, O attached to R prime. Okay, R prime dia sekarang dua carbon. Okay, so dua carbon kita tahu it must be from ethanol because dua carbon eth, right? Jadi yang bahagian belakang ni daripada alkohol. Jadi dia adalah ethanol. Jadi nama OL kita akan replace dengan YL. Jadi dia akan jadi ethyl. Jadi nama ester ni adalah ethyl methanoate. Dia macam silang daripada struktur. Dia akan pergi duduk depan jadi ethyl daripada alkohol ni untuk nama. Manakala daripada struktur yang depan ni adalah pada asid, tapi bila nama dia duduk belakang jadi methanoate. Alright, so the ester produced from the reaction between methanoic acid and ethanol is ethyl methanoate. So ini dia punya chemical equation. This one you derive from the ni lah. Okay, HCOH ni adalah methanoic acid tambah dengan ethanol C2H5OH, produk dia ester. Ni balik tulis HCOO. Ni HCOO. C2 ada tu 2 carbon dan H ada 5. 1 2 3 4 5. Ataupun you nak tulis HCOO, sini tulis CH2, CH3 pun boleh, sama saja. Okay, and don't forget plus water. Ingat dia must remove water, iaitu okay, macam mana dia eliminate? Okay, so eliminate hydroxyl group from OH. Group OH from carboxylic acid. Daripada sini akan remove OH. Manakala daripada alkohol dia akan remove hydrogen saja. Ni combine dengan ini form water. Okay, alright. So the second example, the reaction between ethanoic acid. Ethanoic acid is 2 carbon, COH dengan ethanol. Jadi ethanol pun 2 carbon. Jadi remove water daripada acid, kita buang OH, daripada alkohol buang H to form water. Jadi dia akan bercantum di sini kan. COO ni akan cantum dengan O di sini nanti. Maka produce lah ester yang ni. Jadi ni senang sebab yang ni 2, yang ni pun 2. Jadi automatically nama dia dua-dua jadi 2 kan. Jadi ethyl ethanoate and water. This one is dia punya chemical equation lah. Ni di bawah ni nama. Ni structural equation. And jangan lupa letak dia punya catalyst concentrated sulfuric acid. Alright. Ni another example. Okay, cikgu ambil antara berbeza dia punya number of carbon. So cikgu guna carboxylic acid, propanoic acid 3 carbon. Ni 2 tambah sini 1, 3. Dan alkohol cikgu guna ethanol 2 carbon. Jadi nama dia nanti, depan dia ethanol akan jadi ethyl, belakang dia propanoic acid akan jadi propanoate. So gambar structure dia, lukislah. Jadi depan daripada acid 3 carbon gini, dan OR alkyl group attached daripada alkohol, iaitu ethanol 2 carbon C2, C2H5, dan seterusnya. You boleh tengok lah example lah. Okay, kalau you nak mahir, you kena buat equation ni, baru you akan nampak nanti macam mana dia punya combine ni. Okay, alright, this is the first task cikgu nak. Okay, you buat apa nama ni, write the molecular and structural formula. Ni structural, mula-mula you buat gini, lepas tu you buat chemical equation gini, and then you bagi nama dia untuk 3 ester ni, methyl methanoate, ethyl propanoate, and propyl ethanoate. Cikgu nak you buat dalam ni. Alright, gini lah. Ada 3 reaction ni. Letak juga nak panah ni, ada dia punya catalyst. Alright. Next is the physical properties of ester. Okay, sifat-sifat fizik ester. Jadi ester ni adalah macam perfume ni rupa dia. Jadi adalah simple ester are colorless liquid, cecair yang tidak berwarna pada suhu bilik. Okay, and easily vaporize at room temperature. Jadi dia macam perfume lah. Perfume ni dia senang untuk meruap sebab dia has low boiling point. And then is a covalent compound. Ester ni dia adalah covalent compound because it consists all non-metal kan, carbon, hydrogen and oxygen. So sifat-sifat dia semua sifat untuk covalent compound. You dah belajar masa chapter 5
chapter 5 masa form 4. Okay, yang covalent compound and ionic compound. Okay, so ester is a neutral compound sebab dia covalent compound kan, dia tak ada ions. Jadi dia consist of neutral molecule. Okay, so dia adalah neutral compound with sweet and fruity smell. Ni adalah clue untuk ester. So bila dia cakap compound tu berbau harum dan juga berbau macam buah-buahan gitu, itu bermakna dia rujuk pada ester. Okay, and possess low density, so dia less dense than water. Jadi ester ni dia mempunyai ketumpatan yang rendah, jadi kalau kita letak dalam air dia akan terapung. Okay, because dia kurang tumpat daripada air. Okay, so next is the experiment. Okay, nama eksperimen untuk kita produce ester adalah esterification, iaitu reaction antara carboxylic acid dengan alkohol dibantu dengan marking concentrated sulfuric acid. Kita just add alkohol dengan acid. Lepas tu kita panaskan dia dan kita letak concentrated sulfuric acid ni. You akan buat eksperimen ni nanti dalam lab. Nanti you baulah color dia macam mana, ester tu bau dia macam mana, dia dissolve ke tak dissolve, dia soluble atau tak soluble in water. Okay, this is the second method how to produce ester. Ni method canggih sikit, kita panggil reflux method. Bila kita kukus guna water bath ni dalam ni ataupun oil bath, ni canggih sikit lah. The same process which is esterification. Jadi alkohol dengan acid kita combine dalam ni, campur dalam ni, kita pun panaskan dia. Okay, the same. Nanti kita collect ester dalam ni, distillate nanti. Alright. Eksperimen kita guna simple method this one, macam tadi. Okay, this is the second task, page 100. Jadi second task ni actually combine semua daripada part 2.3, daripada alkene sampailah ester. Jadi you kena pandailah, kena baca balik baru boleh jawab soalan-soalan ni. And then tolong refer soalan-soalan latihan 2.2 untuk jawab macam mana cikgu dah bagi dah answer scheme. Alright. Okay, that's all. Thank you. Kita akan continue 2.4 in the next lesson.